Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Sehari ini Datuk Seri bersama dengan agensi-agensi penguatkuasaan. Selepas perjumpaan dalam sesi satu perjumpaan itu, Datuk Seri mengumumkan ya sebanyak 100 juta ya untuk suntikan semangat kepada agensi-agensi penguatkuasa ini. Dan selepas saja Datuk Seri memberikan ucapan itu, ini adalah tiba masanya untuk Datuk Seri berdepan dengan pelbagai persoalan yang dikemukakan terus daripada agensi-agensi penguatkuasa. Jadi saya percaya ya tiada Perdana Menteri yang seberani seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sentiasa berdepan dengan pelbagai soalan. Kalau sebelum ini bersama dengan anak-anak muda, pelajar-pelajar, tapi kini Datuk Seri pula berhadapan dengan soalan-soalan daripada agensi-agensi penguatkuasa. Jadi menarik untuk kita tonton bersama sahabat-sahabat semua. Tanpa membuang masa, mari kita lihat dan tonton. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita tonton bersama sesi soal jawab ini. Terima kasih Datuk Seri atas ucapan amanat tadi, dan kami semua di sini memang hadir untuk mendengar apakah itu intipati konsep Malaysia Madani dari sudut penguatkuasaan daripada lensa Datuk Seri sendiri. Dan kalau boleh kita memulakan perbincangan kita Datuk Seri sebelum kita membuka ruang untuk mendapatkan soalan-soalan mereka. Mungkin kita boleh mulakan dengan salah satu pemahaman yang perlu kita ada. Memandangkan Datuk Seri mengumumkan Malaysia Madani ini sebagai lonjakan baru kepada pergerakan negara kita untuk memastikan negara kita ke arah yang lebih bagus. Jadi untuk pemahaman peserta forum, rakyat sekalian, berdasarkan pengalaman dan visi Datuk Seri sendiri, bagaimana sebenarnya Malaysia Madani ini mampu untuk memperkukuhkan bukan sahaja pertahanan, benteng negara dan sebagainya, tetapi juga struktur keutuhan sistem dalaman kita untuk jangka masa panjang. Mungkin Datuk Seri boleh perincikan bagaimana kita boleh menerapkan Malaysia Madani itu dalam jiwa kita supaya penugasan itu lebih baik, Datuk Seri. Kalau nak rumuskan, ya, dia punya sistem nilai. Selalunya negara dia kata pertumbuhan negara, ya, mutu pendidikan, kemudahan kesihatan, betul. Tetapi yang kita nak pupuk juga sebagai manusia sistem nilai, nilai kemanusiaan, soal akhlak, soal tanggungjawab, soal rahmah saya sebut, ihsan, amanah. Ini hal-hal kadang-kadang dalam negara dia tak sangat memberi penekanan. Jadi bagi saya nilai itu penting. Dan kita nak pupukkan rasa tanggungjawab, penyempurnaan tanggungjawab masing-masing, kerana semuanya akan dipersoalkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tanggungjawab itu bukan saja kepada jabatan, bukan saja kepada negara, tapi akhirnya kepada Allah SWT. Nanti dia bisik saya, dia kata, you tak sebut JPJ. Saya ingat saya sebut JPJ dah. Satu, keduanya dia kata, bagilah JPJ itu komputer dengan kereta untuk kuasa. Lulus. Johan, ambil catatan. Kelulusan segera, beberapa komputer nak bagi tak, bapa tak bagi tahu, tapi komputer dan kereta untuk JPJ. Anthony Loke kata Daim sangat kesian pula ya. Kutip 4 bilion ya. Bagilah 4 juta dulu. Komputer dan car. Saya tanya tadi ketua pengarah, dia relax, tak bagi tahu apa, saya pun okey lah. Macam dulu raja-raja pergi melawat, sini cerita dulu dia tanya, tengok pergi satu negara. Amat bendahara, Datuk Pengulu, apa gerangan keadaan di negara kita? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sesungguhnya negara ini aman sentosa di bawah lindungan dan payung tuanku. Ampun tuanku. Tuanku berbalik, Lanu nak ada, pencuri ada, tak cerita sebab takut nak cerita. Jadi kita kena belajar ikut peraturan dia, tapi hal-hal yang penting mesti disampaikan. Boleh, Ketua Pengarah JPJ dah dapat cukup, jangan cakap banyak.
Integriti itu yang diselitkan oleh Datuk Seri sendiri pada masa yang sama, memastikan kesamarataan. Boleh kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Datuk Seri kerana memastikan inisiatif-inisiatif ini sama rata dan sampai kepada keseluruhan agensi penguatkuasaan. Baik Datuk Seri dan juga Dewan Hormat, saya rasa tibalah masanya untuk kita membuka ruang supaya kita boleh mendengar sendiri suara, soalan atau apa-apa sahaja yang berada di dada mereka mewakili agensi penguatkuasaan negara. Dan semestinya telah pun diumumkan oleh Tuan Pengacara tadi, tempat untuk anda bersedia, anda berada di bahagian pertengahan Dewan ini, di belakang anda. Jadi kita akan terus membuka ruang ini dan mempersilakan anggota yang pertama, sila memperkenalkan diri anda, dari agensi mana, dan soalan terus ditujukan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Datuk Seri, saya Selmiah binti Ladulu, wakil daripada Jabatan Pengangkutan Jalan. Ingin mengutarakan dua soalan. Soalan pertama, gagasan Malaysia Madani menuntut kolaborasi padu dalam tata kelola antara kerajaan dan rakyat ke arah menjadikan Malaysia yang hebat, bersih, makmur dan mampan. Keberhasilan membangunkan Malaysia Madani yang diaspirasikan memerlukan agensi penguatkuasaan berfungsi dengan cekap dan berkesan, menguatkuasakan segala peraturan berteraskan undang-undang tanpa kecuali. Kendati pun begitu, kekangan terbesar kepada agensi penguatkuasaan secara keseluruhannya dalam melaksanakan tugas adalah elemen campur tangan dan tekanan politik dalam pelbagai bentuk. Datuk Seri, pertanyaan kami, sejauh manakah tekad politik or your political will kepimpinan kerajaan untuk memastikan elemen campur tangan dan tekanan politik kepada agensi penguatkuasaan berteraskan undang-undang yang dilaksanakan oleh pihak kepimpinan kerajaan? Dan apakah mekanisme pelaksanaan yang lebih efektif dirancang oleh Datuk Seri? Yang itu adalah soalan pertama. Saya teruskan dengan soalan yang kedua, Datuk Seri. Sebagai satu bagi orang lain belakang. Boleh tak satu soalan tu? Satu persatu, Puan. Terima kasih. Yang lain tu, Boleh. terima kasih. Ni saya ingat Ketua Pengarah SPA Agus suruh tanya ke? Okey. Dan jawapannya begini. Kalau sudah ingat ada campur tangan, kalau budaya kita selama ini begitu, kita harus betulkan. Ada kalau orang bagi pandangan, kita boleh dengar. Tapi tidak boleh ada campur tangan yang melanggar peraturan dan kuasa yang ada. Dan saudara Anthony Loke telah tunjuk contoh yang baik, tidak mengganggu gugat kerja pegawai profesional. Saya bekerja sama lama dengan Ketasi KSN, KPPA, mereka tahu. Ada pandangan, ada saya setuju tak setuju, kita bincang, tapi kita tidak boleh campur. Dan saya pesan dalam mesyuarat jemaah menteri pun begitu rupa juga, bukan sekat peringkat JPJ. Jadi saya bagi jaminan begitu. Kalau tekad politik, saya ingat saya setegas mungkin dah. Sampai orang marah dengan saya dah. Anwar dia tak ada lain ke? Terutama orang lama-lama. Kita tengok mantan-mantan menteri dulu, Tun, Tan Sri, marah betul saya. Dia Anwar ni tak ada cerita lain. Rasuah. Yang kamu takut sangat sebab apa? Sebab apa takut sangat kalau bila dengar soal rasuah? Sebab kalau kita selongkar, orang-orang ini kekayaan dia melimpah-limpah. Ya. Jadi tekad politik itu sudah sangat jelas. Karena saya yakin kalau nak selamatkan negara ini, dia mesti ada anjakan daripada cara lama kita. Yang baik kita kekalkan, tapi cara lama di mana membiarkan ketirisan, campur tangan, ya, dan melanggar peraturan, ini mesti dibetulkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Datuk Seri untuk menjawab soalan tersebut. Dan semoga itu menjadi satu peringatan juga supaya kita terus kekal di atas landasan penugasan kita dengan penuh integriti dan sifat bertanggungjawab. Kita ada satu masa untuk satu lagi soalan sahaja dan kita ingin membuka ruang ini untuk anggota yang seterusnya untuk ditujukan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Silakan Tuan. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar bin Muhammad Razali daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia Putrajaya. Baik Datuk Seri, berasaskan pada teras madani, ihsan, sejahtera yang selalu Datuk Seri tekankan, bagaimanakah Datuk melihat dari sudut pandang emolumen penjawat awam khususnya pegawai penguatkuasa iaitu Jabatan Kastam yang bernaung secara terus di bawah Kementerian Kewangan? Apakah ada cadangan dan pandangan dari pihak Datuk Seri untuk mengkaji semula elang-elang khas ataupun tangga gaji baru untuk pejabat awam penguatkuasaan yang seiring dengan visi Kastam iaitu memelihara ekonomi dan mengawal sempadan ke arah negara progresif? Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih atas soalan tersebut. Baik, terima kasih. Memang allowance penguatkuasaan tu ada. Tapi oleh kerana custom dia kira ada bonus, dia punya perkiraan lain. Betul kita tak bagi lagi. Tetapi cara umumnya, saya dah umum tadi, bahawa dalam tempoh 1 minggu atau lebih, saya akan pengusikan mesyuarat jawatankuasa khas yang di sekretariatnya oleh KPPA, JPA dengan KSN dan beberapa menteri untuk mengkaji keseluruhannya skim perkhidmatan dan saraan pejabat awam. Sebab saya katakan, pertama kita telah mencecah lebih 10 tahun. Keduanya, saya akui memang ada permasalahan. Ya, saya terima kenyataan bahawa umumnya gaji dan upah termasuk allowance pejabat awam ini relatif nisbah itu agak rendah. Jadi satu kerajaan yang bertanggungjawab harus mencari jalan untuk meningkatkan. Tetapi saya warisi itu kerajaan dengan hutang 1.5 triliun. Apakah ini alasan? Tidak. Kita juga akan kaji juga. Sebab tu saya kata saya tak mau tangguh. Kita kaji. Kalau munasabah tak boleh naik mendadak seperti mana kita harapkan, kita naik sedikit ikut peringkat. Ya. Maknanya tiap tahun ada kenaikan setimpal dengan kerja mereka. Kalau tidak, kita minta dia korban, macam dulu, minta korban, minta bubuh tabungan apa. Ada dulu dia suruh simpan dan sebagainya. Jadi saya tidak fikir itu pendekatan yang baik. Masing-masing boleh simpan untuk jaga keluarga masing-masing. Tapi bagi kerajaan, tanggungjawab kita kaji semula, lihat betul-betul skim perkhidmatan dan perbaiki. Ya, dalam keadaan biasa pun KSM beritahu saya tiap 10 tahun dia ada kajian. Tapi kita dah mencecah masuk 11 tahun. Belum ada jawatankuasa kajian perkhidmatan ini. Ya, persaraan. Ya. Jadi bila saya senang bila dia beritahu, dan padahal saya tahu keadaan itu tidak memuaskan, dan diperingatkan, dah 10 tahun sepatutnya mulai tahun ke-9 itu dikaji. Kalau pengalaman saya dulu, tahun ke-9 dikaji supaya tahun ke-10 itu dapat dilaksanakan. Sekarang dah tahun ke-11. Baru kerajaan kami, kerajaan perpaduan, memulakan. Kerana belum dimulakan. Jadi kita mulakan skim dan saya dimaklumkan oleh KPPA beberapa cadangan awal itu ada dan insya-Allah kita akan bentangkan dan kita kaji. Jadi saya harap saudara boleh sabar sekejap, dan kalau beberapa langkah katalah dalam syarat pertama oleh kerana kajian persaraan ini akan mengambil masa yang agak panjang dan diteliti, maka mungkin ada langkah-langkah awal yang harus dilakukan. Saya insya-Allah, no, you please trust me on this. Saya tak ada sebab, ya. Saya tidak sakau anak pinak dan keluarga saya tidak campur dalam urusan bisnes. Saya mau wang ini untuk negara dan penjawat awam patut diberikan layanan yang setimpal dengan khidmat dan kerja dan pengorbanan mereka. Terima kasih. Datuk Seri, saya rasa itu kata-kata yang kalau didengari sahaja merasakan bahawa Datuk Seri benar
cakna dengan perasaan dan juga kegigihan mereka ini yang sudah pastinya menjadi antara prioriti bagi Datuk Seri sendiri. Datuk Seri, jam menunjukkan jam 5.30 petang. Kami faham Datuk Seri agak mengejar masa. Adakah Datuk Seri ingin mendapatkan satu lagi soalan ataupun ingin meneruskan dengan kata-kata penutup, Datuk Seri? Ada urusan. Baik, dengan itu mungkin Datuk Seri boleh memberikan satu kata-kata penutup akhir untuk menyemarakkan lagi semangat kita sama-sama semua berada di sini untuk berjumpa Datuk Seri secara berdepan. Silakan Datuk Seri antara kata-kata yang boleh ialah menutup lagi acara kita dengan penuh semangatnya. Pertama, terima kasih. Keduanya, meletak harapan tinggi bersaudara. You perform better, you deserve better. Mudah. Saya tak mahu bermaksudnya kalau kami dapat lebih pun tak dapat apa. Tak betul. Saya dah bagi tahu kalau manfaatnya dapat keluarga kita, rakyat kita dan saudara sendiri, kita akan usahakan dapat. Saya faham, saya simple. Jadi itu saja saya nak pesan. Ini Saifuddin nak tamatkan dengan hadis. Bahaya ni dia pelepas ni. Hadis Yes you. Okey, baik. Saya Datuk Seri, ucapan sulung saya di KDN, ucapan bulanan, saya petik satu hadis sahih. Matannya, khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi kata sebaik-baik manusia ialah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. Agensi-agensi penguatkuasa, anda dengan mudah dapat mengamalkan dan memposisikan diri sesuai dengan mafhum hadis ini. Di mana saja anda menjalankan tugas, anda mendatangkan manfaat kepada rakyat terbanyak. Dan anda berpeluang muncul sebagai khairun nas, manusia terbaik seperti mafhum hadis Nabi tadi. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian penutupnya Anthony Luke, bukan hadis. Tapi kata penutup lah. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri kerana memberikan peluang untuk menyatakan sepatah dua kata. Saya bagi pihak agensi di bawah Kementerian Pengangkutan, khususnya Jabatan Pengangkutan Jalan, sudah tentu mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan Yang Berhormat Perdana Menteri di atas kekurangan yang kita hadapi. Saya yakin pelbagai agensi, bukan saja JPJ, malah jabatan-jabatan lain, kalau di bawah Kementerian Pengangkutan ada lagi Jabatan Laut, ada agensi pengangkutan awam darat dan sebagainya, dan juga agensi-agensi lain, semuanya beroperasi dalam serba kekurangan dan pelbagai kekangan. Ini kita tahu dan faham bahawa terdapat pelbagai kekangan yang kita hadapi. Namun begitu, dengan komitmen yang telah pun ditunjukkan oleh Yang Berhormat, kita yakin bahawa pentadbiran kerajaan akan menjadi lebih sempurna dengan sokongan daripada kepimpinan tertinggi negara supaya sumber-sumber yang perlu kita ada dapat diperkasakan dan dapat kita dapat supaya dapat membantu perjalanan tanggungjawab dan tugas agensi masing-masing. Ini sesuatu yang saya tahu bahawa di dalam JPJ berkali-kali telah berjumpa dengan saya mengatakan bahawa pelbagai kekangan kereta-kereta penguatkuasa kita sudah lebih 10 tahun. Ada yang hampir condemn dah tapi masih beroperasi lagi. Komputer-komputer yang sudah lebih 5 tahun belum di-upgrade dan sebagainya. Semuanya ini merupakan kekangan. Tetapi pada masa yang sama mereka tetap bertugas dengan bersungguh-sungguh dan supaya kita dapat menjaga kepentingan dan kebajikan daripada rakyat. Jadi saya ucapkan terima kasih. Di peringkat kementerian kita sudah tentu akan terus berusaha untuk membantu menjayakan agenda Malaysia Madani. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri. Seperti yang sering saya maklumkan pada pejabat awam, Perdana Menteri sangat percaya kepada keupayaan dan kebolehan dan keyakinan beliau sangat tinggi kepada kita sebagai pejabat awam, dan anggota penguatkuasa tuan-tuan dan puan telah pun dipilih ke jawatan ataupun kedudukan yang ada pada tuan-tuan dan puan bagi Datuk Tan Sri. Buktikanlah bahawa pilihan yang diberi pada kita adalah pilihan yang tepat untuk melaksanakan tugas. Jadi kita seperti mana yang saya sebut, Yang Amat Berhormat Menteri percaya kepada keupayaan kita balas kepercayaan Yang Amat Berhormat Menteri dengan membuktikan kita melaksanakan tugasan seperti mana yang diamanahkan. Itu saja Datuk Seri. Terima kasih. Baik, dengan itu tuan dan puan, ayo kita berikan tepukan yang gemuruh buat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, bersama Direktur Kehormat atas sesi soal jawab sebentar tadi. Terima kasih Datuk Seri. Dan sekali tepukan yang gemuruh juga kepada pihak penganjur yang telah pun bertungkus lumus, JPA MOT. Terbaik itu dia sahabat-sahabat semua. Bagaimana Datuk Seri berdepan dengan agensi-agensi penguat kuasa di dalam negara kita, dan juga berita baik yang diumumkan oleh Datuk Seri iaitu untuk memperuntukkan 100 juta kepada agensi-agensi penguat kuasa ini untuk memberikan suntikan kepada mereka. Dan kita lihat bagaimana yakinnya Datuk Seri kepada penguat kuasa ini. Jadi kita harap mereka dapat melakukan tugas mereka dengan lebih baik lagi. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orek Napa Channel. Sampai kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.